Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله سبحانه وتعالى ونفعل الله بعلومهما وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Ghani bin Yahya dan Syekh Umar bin Yusuf rahimahumullah subhanahu wa ta'ala, pada katanya muka surat 18 atas kali. Kata musannif, seperti sama Tuhan, berta'aluk ia sama Tuhan pada segala yang mawjudat. Ya, sama yang baru berta'aluk ia sama yang baru kepada setengah jua, yakni setengah jua dia bertakluk, iaitu pada suara sahaja. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain, tiada serupa dengan sifat Tuhan. Perbahasan seperti sifat seperti sama Tuhan. Sifat sama lah sifat ma'ani. Bertakluk ia sifat Tuhan, sama Tuhan tu pada segala yang mawjudat. Dalam perbahasan sifat sama adanya ta'aluk bagi sama. Berta'aluk yang sama itu dengan segala mawjudat. Itu atas kaul mu'tamad. Betul? Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullahu ta'ala kata, ta'aluk sama kudrat sama Allah subhanahu wa ta'ala bukan mawjudat, tapi masmu'at. Apa makna masmu'at? Bila masmu'at ialah tertakluk kepada benda yang boleh, benda yang boleh dengar sahaja, iaitu suara. Maknanya di sisi Imam Sa'duddin At-Taftazani, hanya Allah Ta'ala boleh mendengar suara sahaja. Tapi suara pun bukan macam makhluk lah, terbatas dah. Dengar suara, suara tu tidak terbatas. Itu kata Imam Sa'duddin At-Taftazani rahimahullah ta'ala. Tidak terbatas. Tapi ini dikritik oleh para ulama. Jumhur para ulama kritik bahwasanya dia kata kalau benda masmu'at sahaja Allah Ta'ala ta'aluk, maknanya lebih kurang sama dengan makhluk lah. Sebab makhluk pun hanya benda masmu'at je, tu pun terbatas. Maka Imam Sa'duddin At-Taftazani ini sudah melakukan qiyasul syahid 'alal ghaib. Qiyasul ghaib 'alal syahid. Qiyasul syahid 'alal ghaib. Qiyasul ghaib 'alal syahid. Qiyasul ghaib 'alal syahid. Menghiaskan benda yang ghaib tak nampak atas perkara yang nampak. Perkara yang nampak iaitu kita lah asyahid ni, iaitu kita mendengar suara sahaja. Kemudian kita kiaskan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga mendengar suara sahaja, tapi tanpa batas. Itu je beza. Jadi para ulama, jumhur ulama tidak setuju dengan Imam Sa'duddin At-Taftazani yang menghadkan sama Allah Ta'ala macam makhluk.
Jadi jumhur ulama kata tak ada, bukan masmu'at sahaja, tapi maujudat. Bila maujudat lebih luas daripada masmu'at. Bila maujudat terkena kepada benda yang bangsa ada sahaja. Tak kisahlah dia suara ke, dia rasa ke, dia itu tubuh zat ke, asalkan maujudat yang boleh dicerak oleh panca indera yang lima, Allah Ta'ala dapat nyata melalui samak dia segala benda yang dapat dicerak oleh panca indera oleh kita. Kalau masa benda mewujudat ada, benda mewujudat, maka Allah Ta'ala mendengar zat masam itu dengan sifat sama Allah Ta'ala. Mendengar dengan makna apa? Dengan makna nyata. Inkishaf. Bukan makna masam tu ada suara tak. Macam mana nyata tu? Wallahu a'lam. Faridatul Faraid, terjemah sifat ta'aluk sama ialah terbuka. Terjemah dia. Tapi pada tak. Okey, pada ambil makna malzum, iaitu nyata. Kalau terbuka makna lazim. Lazim daripada terbuka mestilah nyata. Lazim daripada terbuka mestilah nyata. Maka pada kata bukan terbuka tapi nyata. Sebab terbuka itu masih lagi ada waham. Oh, boleh tertutup lah macam tu. Bila sebut terbuka, lawannya tertutup. Tapi pada tak pakai tertutup macam pada dah, dia pakai nyata supaya kena terus kepada murad inkishah itu tanpa perlu kepada takwil. Kalau Faridah kata tertutup terbuka, maka dia perlu kepada tafsiran dan takwilan supaya tidak berlaku kesilapan. Okey, tidak berlaku kesilapan dalam mentafsirkan inkishah tersebut, tidak memberikan waham dalam mentafsirkan inkishah tersebut. Okey. Jadi Allah Ta'ala dengar segala mawjudat. Buncit Allah Ta'ala dengar tak? Buncit Allah Ta'ala tak dengar. Sebab buncit benda haliyah, benda yang sungguh sahaja. Lagi pula haliyah. Maka Allah Ta'ala tidak mendengar buncit. Yang mendengarnya perut. Dengar dengan macam mana? Nyata. Bukan dengar suara perut, nyata. Kalau perut tak ada suara, nyata perut di sama Allah Ta'ala. Kalau perut ada suara, Allah Ta'ala mendengar perut, Allah Ta'ala mendengar suara perut. Nyata di sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Mendengar Allah Ta'ala pada ataupun dalam Baqarah sebut sifat ma'ani dengan terjemahan pendengar. Ataupun sekarang tak ada dalam kamus orang kata guna pendengaran. Sama je. Kitab-kitab Syekh Daud Al-Fatari, Sirajul Huda, bila bab sama' dan basar, dia kata pendengaran, penglihatan. Terjemahan daripada sifat ma'ani. Lain daripada tu dia kata berkuasa, berkehendak, atau apalah. Tapi nak muradnya tengok dalam terjemahan dia kata penglihatan, pendengaran. Itulah sifat ma'ani, terjemahan bagi sifat ma'ani. Terjemahan bagi sifat ma'ani, bagi sifat sama', iaitu pendengaran. Jadi ta'aluk dia mendengar. Kita mendengar sesuatu. Allah Ta'ala mendengar ni, ta'aluk dia ada soluhi qadim, tanjizi qadim dengan tanjizi hadis. Tak mau bicara lagi lah soluhi qadim, tanjizi qadim tu. Bicara hak tanjizi hadis. Iaitu sekarang ni Allah Ta'ala mendengar pada masa imkan. Allah Ta'ala mendengar pada masa imkan. Mendengar ini boleh hilang, boleh binasa. Allah boleh tak dengar. Adapun sifat ma'ani pendengaran, pendengar itu qadim lagi pula baqa', tidak musnah, tidak diciptakan, tidak baharu. Adapun mendengar bukan setakat binasa, bahkan dia baharu. Tu. Allah Ta'ala mendengar pada jam 7 pagi hari ini. Dengar saya cakap, baru dengar. Jangan takut. Oh, maknanya Allah Ta'ala baru dengar. Ya, baru dengar. Kita sekarang ni Allah Ta'ala baru dengar cakapan saya jam 7 pagi. Jangan takut. Kadang orang takut, mendengar Allah Ta'ala tu bukan azali ke? Bukan Allah Ta'ala dah dengar sejak dulu ke? Kita nak kata apa sekarang ni? Tu salah. Salah. Tu dia tak faham konsep terjemahan satu. Sebab apa terjemahan pendengaran atau pendengar?
Sebab sifat ma'ani itu sifat zati. Bahas sifat yang bangsa zat, sifat yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka bila ada di zat Allah Ta'ala qadim tak? Qadim. Zat Allah Ta'ala baqa' tak? Baqa'. Maka sifat dia semua baqa' dan qadim. Yang ada di Allah itu pendengaran, bukan mendengar. Adapun mendengar, dia baharu. Bila? Dia baru dengar sekarang. Atau kalau ta'aluk tajizi qadim, dia dengar dah sejak dahulu kala lagi, tapi dengar hanya zat dia saja. Sebab zat dia saja yang ada. Dengar dengan makna nyata. Nyata di sama Allah, zat Allah sendiri dan sifat-sifat ma'ani Allah. Sebab tu bangsa mawjud. Bangsa wujudi. Dia mawjud. Mari zaman ingkar, dia dengar pula kita. Dengar dengan makna kalau baru berlaku sekarang, contohnya baru bersuara sekarang jam 7 pagi, makna tadi pukul 6 Allah Ta'ala tidak mendengar di sini suara saya. Tidak mendengar lagi sebab tidak berlaku lagi. Belum lagi perkara hadis, tak berlaku lagi. Bukan Allah Ta'ala dengar sejak qadim dah. Saya cakap pukul 7 pagi ni dah. Sebab tu adanya ta'aluk tajizi hadis, baru dengar. Maka sifat mendengar, sifat fi'il, sifat fi'li mendengar. Sifat fi'li dia boleh baharu. Adakah mendengar itu sifat ma'ani? Bukan. Lagi pula boleh binasa. Mana? Bila sekarang saya habis pukul 8, saya pun pindah ke tempat lain, Allah Ta'ala tidak lagi mendengar saya cakap di sini jam 8 tadi, 8 saat lagi. Sebab saya pergi ke kedai contohnya. Maka Allah Ta'ala mendengar zat saya nyata di sifat sama dia. Zat saya ni jam 8 pagi di tempat lain pula, bukan di sini lagi. Tu cara faham mendengar ta'aluk. Okey. Tu cara yang betul. Jadi Allah Ta'ala ta'aluk dia keseluruhan, meliputi. Maksudnya kalau kata maujudat, semua maujudat nyata di sama Allah tanpa terkecuali walaupun satu. Adapun sama yang baharu setengah jua. Mana? Bukan maujudat, tapi suara sahaja. Dipanggil dalam bahasa Arab masmu'at. Sebab tu jumhur ulama tidak bersetuju dengan Imam Sa'duddin At-Taftazani yang hanya menghakkan masmu'at pada sama Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ini Tuhan, dia ni bukan macam makhluk. Walaupun Imam Sa'duddin At-Taftazani tidak bersamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, tapi sama dari sudut ta'aluk tu. Ta'aluk masmu'at saja, tapi beza dengan makhluknya ialah tidak terbatas. Tu je. Allah Ta'ala boleh dengar sampai kat mana-mana sekalipun tanpa terbatas. Adapun kita terbatas. Dengar kalau kita kat Terengganu je lah. Ini tak dengar lah jadi apa? Itu je bezanya. Maka jumhur ulama kata tak payahlah. Itu macam dia panggil qiyasus syahid al-ghaib tu. Tak patut ada di sini. Allah Ta'ala lebih kuasa lebih daripada tu. Tapi mendengar dengan makna nyata. Bukan mendengar dengan makna dengar suara. Mendengar dinding. Allah Ta'ala mendengar dinding. Mendengar suara dinding yang kita tak dengar. Belum tentu. Dia panggil nyata di sama Allah mendengar dinding. Lagu mana? Wallahu a'lam. Okey. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada perbuatannya, perbuatan Tuhan. Iaitu bersalahan tu sungguhnya dhamirul hali wasya'an. Perbuatan Tuhan tiada bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Okey. Yang kita duk banding ni tidak sama dengan jirim, tidak sama dengan arad. Itu kalau dalam sifat wahdaniah dia panggil kam munfasil. Kam apa? Kam munfasil, iaitu kita bandingkan suatu benda yang lain tak serupa dari sudut zat Allah, tak serupa dari sudut zat dengan zat lain, tak serupa dari sudut sifat dengan sifat makhluk lain, dan tak serupa dari sudut perbuatan Allah dengan perbuatan yang lain. Kam munfasil. Itu menunjukkan mukhalafah, iaitu Allah Ta'ala tidak sama tu, itu menafikan, ternafinya kam munfasil pada zat, sifat dan af'al. Habis.
Jadi perbuatan Tuhan pun tidak bersamaan dengan perbuatan yang baharu. Elak dia. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas. Bersalahan perbuatan yang baharu, yakni perbuatan yang baharu tidak memberi bekas. Memberi bekas maksudnya apa? Allah Ta'ala buat tu, dialah yang buat. Allah Ta'ala buat alam, dialah yang buat. Tak ada orang lain yang beri bekas. Bukan dia sebab-sebab tak. Adapun kita buat suatu, kita buat suatu dari sudut syariat dia. Hakikat Allah Ta'ala lah yang beri bekas. Allah Ta'ala lah yang izin. Allah Ta'ala lah yang buat benda tu melalui kita. Adapun kita, bukannya hakikat kita yang buat. Kita buat pen, bukan kita yang buat. Walaupun nisbah syariat, nisbah adat, kita yang buat. Aku buat pen ni, tapi hakikat Allah Ta'ala yang beri bekas. Boleh jadi pen tersebut melalui kudrat kita. Melalui kudrat kita buat pen tu. Tu tak sama. Siapa yang beriktikad kita beri bekas, boleh jatuh kufur. Boleh jatuh kufur. Tu iktikad kita beri bekas. Boleh jatuh kufur. Tu iktikad selain daripada Allah Ta'ala, boleh beri bekas, boleh jatuh kufur. Ataupun fasiq. Macam Mu'tazilah, Allah Ta'ala telah diiktikad bahawasanya Allah Ta'ala telah beri kudrat kepada kita. Kemudian kita buatlah apa-apa sekalipun dengan kudrat tersebut tanpa kaedah dengan Allah Ta'ala. Kita yang beri bekas. Tu fasik tu. Tu fasik. Tak kawan mu'tamad, fasik tu. Allah Ta'ala tidak beri bekas. Kita yang beri bekas. Kita yang beri bekas. I'tikad macam Mu'tazilah itu fasik. Allah Ta'ala beri kudrat dah ke kita. Kemudian dengan kudrat tersebut kita buatlah apa benda pun. Allah Ta'ala tak ada kaitan dah. Allah Ta'ala tak beri bekas dah. Tak ada kaitan dah. Sebab dia bagi kudrat kat kita, kita lah buat sendiri yang kudrat tu. Tu Mu'tazilah. Habis. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasithah, perkakah. Wasithah tu perkakah lah. Apa perkakah? Alat. Allah Ta'ala nak buat alam bukan dengan alat, tapi dengan kudrat. Sifat kudrat. Itu pun atas cakapan majazi. Allah Ta'ala buat suatu benda dengan kudratnya. Apa maksud Allah Ta'ala buat dengan kudrat? Allah Ta'ala lah buat tu. Tapi nak bahas sifat dengan sifat kudratnya. Bukan Allah Ta'ala menggunakan sifat kudrat, Allah Ta'ala berhajat sifat kudrat buat alam. Tu tak kena cakap tu. Ataupun Allah Ta'ala ambil sifat kudrat buat, Allah Ta'ala duduk saja. Tu kufur. Tu kufur. Kudrat Allah yang buat, Allah Ta'ala tak buat pun, kufur. Ataupun kudrat Allah yang buat, Allah Ta'ala duduk saja, kufur. Jaga-jaga. Okay. Yang kita kata Allah Ta'ala buat dengan kudrat tu atas jalan majaz. Cakapan majaz. Tu nak tak mau bagi sama dengan Mu'tazilah yang kata Allah Ta'ala buat dengan zat. Allah Ta'ala buat dengan zat Allah Ta'ala, bukan dengan sifat ma'ani. Bukan dengan sifat ma'ani. Sebab apa? Sebab dia kata macam alat dah. Tu yang kata beri waham macam alat. Tapi kalau kita faham betul, perkuasa tu bukan alat. Sebab alat ni suatu benda sing yang lain. Benda sing yang lain, benda yang di luar, kita pakai, kita pun buat dengan benda tersebut. Itu baru perkakah, baru alat. Macam menyapu, kita pakai penyapu, bukan pakai tangan. Bukan pakai tangan. Apa nama? Penyapu sebagai alat. Adapun anggota ni, kalau kita pakai sapu dengan anggota ni tak panggil alat, dia panggil benda yang benda yang musahabah, yang dah ada di kita. Dia panggil kalau dalam bahasa Arab, contohnya akala Zaidun bil yadi. Telah makan Zaid. Akala Zaidun, telah makan oleh Zaid dengan tangannya. Tangan ba di situ bukan balil alah, tapi balil musahabah. Beza lah kalau kita kata bi, apa dia capca dalam bahasa Arab contohnya. Bi, apa dia capca dalam bahasa Arab contohnya. Ba di situ baru balil alah. Balil bil alah. Kalau akala Zaidun bil yadi dengan tangan, hak tu bukan balil alah, balil musahabah. Sebab dah ada di kita dah.
Bukan balil alah. Balil alah ni benda asing yang lain di luar. Kita ambil, kita guna untuk buat benda suatu, bawa alat. Tu beza alat dengan anggota. Ataupun alat dengan sifat lain. Okay. Jadi Allah Ta'ala tak berkehendak kepada wasitah, pada perkakah untuk buat suatu. Dan kepada taulat, kepada syarik. Allah Ta'ala ada syarik ni mustahil pada akal. Tiada mengambil faedah pada perbuatan. Allah Ta'ala tidak mengambil faedah daripada segala perbuatan dia. Allah Ta'ala buat alam sebab apa? Faedahnya untuk sembah dia. Tak? Boleh kafir, boleh itu kafir, etika itu. Allah Ta'ala kenapa tetapkan hak baik-baik saja? Sebab nak hamba tu sembah pada dia. Tak? Tu. Yang tak ambil faedah langsung. Tu. Semua orang umat Islam puasa pada bulan Ramadan. Faedahnya apa? Supaya dapat membesarkan Allah Ta'ala. Kalau orang tak puasa, jatuh faedah dia tu. Tak dapat faedah. Tak ada kaitan dengan faedah. Tu maksud tidak mengambil faedah pada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Adapun perbuatan kita ada banyak faedah. Kita ambil faedah. Kita buat rumah dengan kudrat kita. Ada faedah, ada faedah. Sebab apa? Kita nak duduk situ. Faedahnya kita nak duduk situ. Buat rumah dengan kudrat sendiri. Perbuatan tu, perbuatan. Ada faedah, ada faedah. Faedahnya apa? Boleh duduk situ. Okey. Naik motor, angkat motor, start motor dengan kudrat kita. Itu berjalan. Ada faedah tak? Ada faedah. Nak pergi mana? Nak pergi pasar. Tu. Okey. Dan hukumnya, hukum Tuhan, hukum Allah Ta'ala, hukum sekian-sekian, hukum sunat, umat Islam berpakat buat. Ada faedah tak? Tak ada faedah bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak ambil faedah. Okay. Dia dua. Allah Ta'ala tidak ambil faedah, Allah Ta'ala tidak tergagah. Okay. Allah Ta'ala buat suatu bukan dalam keadaan tergagah. Allah Ta'ala buat suatu bukan dalam keadaan ambil faedah. Ini dua-dua ni kafir. Siapa etika Allah Ta'ala boleh ambil faedah. Siapa kata etika Allah Ta'ala tergagah, bukan dengan sifat irodat, tapi sifat lawan bagi irodat, kafir lah tu. Antara dua ni ada tengah-tengahnya. Iaitu, Allah buat suatu ada hikmah. Itu tengah-tengah. Allah tak buat suatu dengan tergagah. Allah tak buat suatu dengan sia-sia. Kalau sia-sia ni lagi teruk. Ataupun macam ni. Tiga. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan sia-sia tu. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan ambil faedah tu. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan tergagah tu. Tiga-tiga ni boleh satu kufur belakang. Tapi yang tengah-tengah antara tiga ni, iaitu Allah Ta'ala buat dengan hikmah. Hikmah, bijaksana, menunjukkan kebijaksanaan Allah Ta'ala. Walaupun lalat Allah Ta'ala buat pun ada hikmah. Babi Allah Ta'ala buat pun ada hikmah ni. Bukan kata, sia-sia. Ada orang kata gitu, sia-sia. Tak semua Allah Ta'ala buat binatang ataupun buat makhluk di dunia ni semua ada manfaat. Ada yang tak ada manfaat pun, sia-sia je. Jaga cakapan ni. Ada orang kata itu. Kita pernah dengar lah, ada orang cakap itu. Bahaya. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan sia-sia. Allah Ta'ala tidak buat sesuatu dengan tergagah. Allah Ta'ala tak buat sesuatu dengan ambil faedah. Tak. Tapi yang tengah-tengah iaitu ada hikmahnya. Dan lagi perbuatan tidak ada sia-sia. Tengok. Sia-sia lah. Okey, sama lah tadi tu. Sungguhnya dhamirul hali wasya'an. Ada perkataan di dalam Quran dan hadis sifat yang menyebut muka dan tangan Allah. Nak mayat kita syabihat pula. Muka dengan tangan Allah. Lagu mana ni? Wajhullah, fathamma wajhullah, hadaplah ke wajah Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan makhluk. Maka perkataan itu, perkataan muka dan tangan ila akhirih, hendaklah kita i'tiqadkan, yakinkan, sabit secara yang layak dengan Allah yang Maha Suci. Yang Maha Suci daripada berjisim. Okey. Ayat mutasyabihat, yadullah fawqa aydihim, ar-rahman 'alal 'arsy istawa, yadu fathamma wajhullah dan sebagainya.
Itu dia panggil ayat mutasyabihat. Okey, ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni dalalah dia adalah dalalah zanniyah, bukan dalalah yaqiniyah. Bila dalalah zanniyah, mesti ada khilaf ulama padanya. Jadi khilaf ulama dari sudut perlu takwil atau tidak. Salaf dia tafwid dengan makna dia sabit itu ayat Quran lagu mana wallahu a'lam. Bukannya dia terjemah tangan, dia terjemah muka. Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada tangan. Lagu mana wallahu a'lam. Itu tipu atas mazhab salaf. Itu suatu pendustaan terhadap mazhab salaf oleh puak-puak mujassimah ghairu sarihah, ataupun dipanggil hasyawiyah, atau dipanggil wahhabiyah. Okey, dia kata mazhab salaf ini dia sabit tangan Allah, muka Allah, tapi wallahu a'lam atas kaifiat dia. Itu bukan salah, itu salah. Dia mensabitkan ayat Quran saja. Apa dia? Yadun. Ya. Tak nak terjemah, tak terjemah. Dia tak terjemah yad tu sebagai tangan. Kalau dia baca pun yadullah fawqa aydihim, iaitu yad Allah atas tangan-tangan manusia. Apa dia yad? Wallahu a'lam. Lagu mana yad? Wallahu a'lam. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah Taala beristiwa atas aras. Apa makna istiwa? Wallahu a'lam. Dia tidak terjemahkan istiwa tersebut. Sebab istiwa banyak makna. Yadun banyak makna. Wajah banyak makna. Wajah Allah, menghadaplah ke wajah Allah. Dia tak terjemah menghadaplah ke muka Allah. Lagu mana muka? Wallahu a'lam. Bukan. Dia ke menghadap ke wajah Allah. Apa dia wajah? Wallahu a'lam. Itu salah. Dia panggil tafwid ataupun takwil ijmali. Apa takwil ijmali? Serah pada Allah Ta'ala. Takwil ijmali dengan makna itu ayat Quran, murad wallahu a'lam. Khalah takwil tafsili. Dia mentakwilkan perkataan tersebut berdasarkan makna yang sesuai bagi dia, bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kesempurnaan Allah Ta'ala, nak menjaga kesucian Allah Ta'ala. Dia takwil suatu benda yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan dengan mana apa lah? Dengan mana apa? Kuasa. Kuasa itu yang layak bagi dia. Yaitu di situ kuasa. Maka kita terjemah kuasa Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah Ta'ala menguasai atas aras. Boleh terjemah satu. Sebab kita sudah takwil. Takwilkan makna. Takwil ni palingkan makna daripada makna yang mutasyabihat kepada makna yang tidak membawa kepada mutasyabih. Itu ringkas je lah. Nak tahu tu kena ngaji manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ayat Miskam. Dia bahas panjang semuanya itu dalam bab ayat mutasyabihat sahaja dalam kitab. Okay. Yang layak bagi dia, yang maha suci daripada berjisim dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat yang baharu. Tangan tu jisim, wajah tu muka tu jisim. Okay. Maka tiada yang mengetahui akan dia, akan ayat-ayat yang mutasyabihat tadi tu, melainkan Allah Ta'ala jua. Ini atas mazhab salaf. Mazhab salaf, wallahu a'lam bimuradihi. Allah Ta'ala lah yang tahu dengan muradnya, murad ayat tadi. Adapun dia hanya sabit saja. Ini ayat Quran, kita lalu seperti lalunya air sungai. Macam mana? Wallahu a'lam. Maksud lagu ni ke? Terjemah lagu ni ke? Tidak. Dah lagu mana? Wallahu a'lam. Itu tafwid. Itu mazhab salaf, bukannya salaf. Habis. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang-orang yang mengikut sahabat, yakni tabi'in. Dan orang yang mengikut, bagi orang yang mengikut sahabat tabi'in yang dinamakan ulama mutaqaddimin. Ulama mutaqaddimin, sahabat, tabi'in, tabi'in. Semua itu kategori salaf. Kalau 300 tahun yang awal, atau setengah pandangan 500 tahun yang awal, semua itu pakai tafwid. Sebab zaman mereka zaman
Yang banyak alim ulama, tak banyak orang jahil. Bila tak banyak orang jahil, dia pakai tafwid sahaja. Tu kalau banyak orang jahil pada zaman khalah ni contohnya, maka kena guna takwil. Sebab walaupun dia kata tafwid juga, tangan Allah dengan mana yad, tak payah terjemah yad Allah atas tangan-tangan manusia. Apa dia yad? Wallahu alam, akan beri kepada tasbih kepada orang awam yang tak ada ilmu. Sebab masih terselar di zihin orang yang orang awam ni bahawasanya, oh hak ni tangan ni. Oh tangan kau ni cuma tak sama dengan makhluk. Tangan monyet tak sama dengan manusia. Tangan manusia tak sama dengan tangan boya. Tangan boya tak sama dengan tangan apa lagi? Tangan apa? Dinosaur. Itu tu tangan tu sesama makhluk tak sama lah tangan. Dah macam lagi dia kata Allah punya tangan ada tak sama dengan makhluk. Lagu mana? Kita akan terbayang juga tangan Allah tu lagu mana walaupun kita tak sabit. Mustahil orang tu tidak terbayang tangan tu lagu mana sedangkan disabit pada Allah Ta'ala. Mustahil. Mesti dia akan terfikir. Sebab kita ada akal. Akal boleh fikir. Akal boleh tamis benda yang baik dan buruk. Okay. Tetapi ulama mutaakhirin, ulama mutaqaddimin di sini dengan makna salaf. Ulama mutaakhirin di sini dengan makna Allah SWT, dengan makna khalaf. Okey. Dengan makna khalaf. Itu istilah dalam kitab ni lah. Dalam kitab ni. Sedangkan kalau mutaakhirin tu, kalau 400 tahun tu, mutaakhirin tu, nak panggil mutaakhirin pun taklah mutaakhirin sangat. Kalau mutaakhirin ni 800 ke atas ni mutaakhirin lah. Macam zaman Imam Ghazali khalah dah. Maknanya zaman Imam Ghazali dah mutaakhirin. Jangan terbalik dengan istilah ulama fiqh. Ulama fiqh bila sebut mutaqaddimin, dia sebelum Imam Nawawi. Kalau mutaakhirin selepas Imam Nawawi. Maknanya Imam Ghazali masih lagi mutaqaddimin dalam fiqh. Imam Haramain masih lagi mutaqaddimin dalam fiqh. Di sini istilah risalah tauhid ni dia nak bagi tahu mutaakhirin itu adalah khalaf, mutaqaddimin itu adalah salaf. Okey. Habis. Telah berkata ulama mutaakhir itu adalah perkataan yang tersebut, iaitu muka dan tangan itu di dalam Quran. Dan hadis mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikehendaki dengan muka itu. Murad kata muka, ataupun kita tak payah kata terjemah muka, kita terjemah wajhun. Dalam kitab anak kunci syurga pun sama. Syekh Qadir Mandiri dia ibaratkan dengan ibarat yang mutasyabihat. Dia kata Allah Ta'ala itu marah macam kita. Allah Ta'ala tu ada muka, ada tangan. Oh sedap lah sek-sek sarapi pakai kita anak kunci syurga. Memang dia suka pakai lah anak kunci syurga ni. Sebab macam ke arah dia. Allah Ta'ala ada muka. Sebab kalau tutup guru rot dia, dia buka kita anak kunci syurga ni. Guru kepada segala guru. Tutup guru pondok. Dia kata ada muka. Apa tolak muka? Tu muka Allah Ta'ala, tangan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada sekian. Yang menyebabkan kita baca tu ada anggota, menunjukkan anggota. Tu dia panggil ibarat mutasyabihat dalam kitab. Wajib guru yang huraikan. Apa maksud dia? Tu. Macam sini juga lah, dia terjemah muka dengan makna zat. Sepatutnya tak payah terjemah muka, dia kena tetapkan saja wajah. Yad, tak perlu terjemah tangan, muka dah. Sebab itu kita terjemah dah. Muka itu murad dia apa? Zat. Dia kata min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Wajah itu min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlaq juz'u apa dia? Muka. Muka itu sebahagian daripada anggota. Itlaqnya zat, satu anggota. Macam contoh dalam kita panggil, mana Zaid ni, Mamat ni, batang hidung dia, tak nampak dia tadi? Tengok, batang hidung. Bukan kita nak jumpa batang hidung Zaid. Dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Kita itlaq juz'u batang hidung, tapi nak jumpanya satu zat Zaid tu. Okey. Dan yang dikehendaki dengan tangan, iaitu yad, muradnya itu kudrat, kuasa. Istawa dengan mana? Istaula, menguasai. Itu takwil. Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama muka dan tangan tadi itu ditakwil, yakni ditanggungkan dengan perkara yang munasabah, yang sesuai daripada segala sifat yang sabit bagi Allah
subhanahu wa ta'ala. Itu ayat mutasyabihat. Sebab nak mengatakan Allah Ta'ala tak serupa makhluk. Kalau muka serupa makhluk, tangan serupa makhluk, walaupun dinafi dari sudut sama dengan makhluk, tapi disabit tangan di Allah, muka di Allah, itu mujassimah yang ghairu sarihah, mujassimah yang tahapnya fasik. Kalau dia kata Allah Ta'ala tangan dia sama macam kita, itu mujassimah sarihah kafilah. Itu disebut dalam Imam Bajuri dalam Syarah As-Sanusiah. Okey. Maka di antara i'tiqad yang lebih sentosa ialah i'tiqad yang sentosa, i'tiqad ulama mutaqaddimin. Apa sentosa? Taslim, selamat. Okey. Dalam kitab sebut, ulama sebut as-salafu aslam wal khalafu ahkam. As-salafu aslam. Puak-puak salaf, ahli salaf aslam, selamat. Selamat sebab apa? Sebab dia tafwid, tidak mentakwilkan makna. Kalau tengok dalam kitab Imam Abu Hanifah, dia mencela orang yang mentakwil ayat. Wahabi suka pakai set-set salah ni, ada yang mencela takwil ayat Quran. Sebab memang dia tak pakai takwil. Dia kan mazhab salah. Mazhab salah ni ramai ulama haram takwil masa tu. Tu tak berhajat pada takwil lagi. Kemudian orang tu takwil. Dia tentang sungguh Imam Abu Hanifah sebab zaman dia memang zaman tafwid, zaman salaf, bukan zaman untuk takwil. Tu memang dia akan mengharamkanlah. Tu. Tapi sekarang berhajat pada takwil, tak haram dah. Boleh, kena masalah. Sebab tu dia kata sini dengan mana lebih sentosa dengan mana atas perkataan ulama as-salafu aslam wal khalafu ahkam. Salaf itu lebih selamat, wal khalaf, dan khalaf itu ahkam, lebih bijaksana. Apa bijaksana? Boleh takwil. Sebab dalam ayat Quran sebut illallah, Allah Ta'ala tahu ayat mutasyabihat. Tidak akan tahu, siapa pun tahu orang ayat mutasyabihat itu illallah, melainkan Allah. Itu menunjukkan mazhab salah. Khilaf ulama nak berhenti di illallah ke nak berhentikan kepada illallah warrasikhuna fil ilm, berhenti. Kalau orang yang kata pada illallah tu berhenti, maknanya itu tafwid. Warrasikhuna fil ilm itu adalah ayat istinah yang lain, bukan atah. Kalau bagi yang mengatakan atah bagi Allah, warrasikhuna fil ilm pun tahu ayat mutasyabihat, itu merujuk kepada al-ulama yang mentakwilkan ayat pun tahu apa murad di situ. Tu. Okey. Habis. Dah tu. Kemudian yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi wallahu a'lam. Sambung pada esok malam insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.